Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk kertas kerja untuk subjek at-tasawuf al-Islami yang mana pensyarahnya ialah Ustaz Akilan bin Mamat. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Nazmi bermakna nombor metrik 054633 dan ahli kumpulan saya Azra'i bin Azmi 054509, Muhammad Muhammad bin Muhammad Razali 054786, Muhammad Faiz Imam bin Sukri 056642 dan yang terakhir Muhammad Faiz bin Amri 054552. Saya akan meneruskan ke slide seterusnya, iaitu pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dapat kumpulan kami menyiapkan satu kertas kerja yang bertajuk definisi dan tujuan tasawuf bagi subjek al-tasawuf al-Islami ini. Sebelum meneruskan, akan saya meneruskan tentang apakah itu definisi dan tujuan tasawuf. Ini saya menerangkan serba sedikit bahawa tasawuf ini ialah jika seseorang itu hanya menggapai ilmu fiqh dan ilmu tarikat semata-mata tanpa belajar ilmu tasawuf, maka tidak lengkap dan sempurnalah kehidupannya. Kerana ilmu tasawuf ini ialah ilmu untuk menyucikan, cara untuk menyucikan jiwa ataupun hati untuk mencapai tahap mendekatkan diri dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Faiz bin Amri, nombor metrik 054552. Jadi saya akan meneruskan pembentangan saya dengan tajuk seterusnya, iaitu definisi tasawuf dari segi bahasa dan dari segi istilah akan dibentangkan oleh kawan saya pada selepas ini. Jadi apakah makna tasawuf dari segi bahasa? Pelbagai pendapat telah pun dikeluarkan oleh ulama mengenai asal-usul perkataan tasawuf. Dalam Al-Quran, dalam hadis, tentang ini tiada langsung ditemui dalam kedua-dua kitab suci, iaitu Al-Quran dan hadis. Dan perkataan ini juga tidak pernah disebut pada zaman Nabi Muhammad SAW dan pada zaman selepas itu. Dan menurut komentar, perkataan tasawuf mempunyai makna satu cara ataupun kaedah untuk mengenal Tuhan dan cara yang mendekatkan lagi diri kita ini kepada Tuhan. Itu menurut komentar. Manakala menurut Muhammad Raziz yang merupakan salah seorang penulis di dalam Jabatan Fatwa Wilayah Persekutuan, beliau mengatakan berdasarkan kajian yang beliau buat, beliau mendapati terdapat berbagai pandangan mengenai kata akal bagi asal-usul kalimah tasawuf. Seperti contoh yang ada di sini, perkataan as-sifat dan as-sufah. Dan beliau membuat keputusan untuk menyenaraikan beberapa kata akal dalam bahasa Arab ataupun kalimah yang dikatakan berkait dengan asal-usul perkataan tasawuf. Jadi yang pertama kita melihat perkataan kalimah as-sifat. Antara kata akal yang dikaitkan dengan tasawuf ialah perkataan as-sifat. Dan perkataan ini merupakan perkataan yang dikaitkan dengan tasawuf kerana ia melambangkan pribadi seorang sufi. Di mana menurut Muhammad Raziz, beliau menyatakan bahawa seorang sufi ini seharusnya menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat yang terpuji dan meninggalkan segala sifat yang dicela. Yang kedua, ahlu as-sufah. Perkataan ahlu as-sufah ini juga dikaitkan dengan tasawuf. Dan perkataan ini diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam pada zaman awal kemunculan Islam. Dan mereka juga di antara orang-orang Islam yang tidak mempunyai rumah dan menetap di luar kawasan Masjid Nabawi ataupun di pekarangan Masjid Nabawi. Di antara sahabat yang terkenal dengan gelaran ini ialah Abu Darda, Abu Huzaifah dan Abu Zar al-Ghifari. Jadi yang ketiga, kalimah yang ketiga ialah as-suf. Perkataan as-suf juga dikaitkan dengan tasawuf. Dan as-suf ini merupakan salah satu pakaian, sejenis pakaian yang diperbuat daripada binatang, bulu binatang. Lalu diperkenalkan sebagai pakaian rasmi ahli tasawuf pada waktu dahulu, pada zaman dahulu. Dan selain pada itu, menurut penulis,
Perkataan ini juga merupakan pakaian yang paling digemari oleh para anbiya dan golongan siddiqin, kerana ia merupakan satu kemuliaan kepada orang-orang zuhud. Maknanya kalau dulu kok orang para nabi ni, para siddiqin ni kalau pakai baju ni, oh kita nampak ni orang ni mulia ni, orang zuhud ni. Itulah maknanya. Jadi perkataan seterusnya ialah kalimah Sufah bin Murrah. Ini merupakan salah satu nama. Menurut penulis, perkataan tasawuf ini juga dinisbahkan kepada seorang lelaki yang zuhud yang biasa mengasihkan diri dia dengan masyarakat di pekarangan Masjidil Haram, iaitu Al-Gaub bin Mab bin Ad bin Tabiqah bin Ilyas bin Mazar. Beliau lebih dikenali dengan nama Sufah bin Murrah kerana ibunya yang selalu memanggil beliau dengan nama tersebut. Jadi yang seterusnya, As-Safa. Perkataan ini membawa makna suci. Dalam konteks tasawuf, perkataan ini lebih merujuk kepada tazkiyatun nas, iaitu proses penyucian jiwa, iaitu membersihkan jiwa kita daripada segala kekotoran dan segala sifat-sifat yang tidak elok lah. Yang perkataan yang terakhir ialah as-saf, dan perkataan ini merujuk kepada saf ataupun barisan, sama ada ketika mahu berperang ataupun ketika hendak menunaikan solat. Menurut penulis, perkataan ini adalah disebabkan oleh para sufi yang sentiasa suka berada di barisan hadapan, tidak kira sama ada di medan peperangan ataupun ketika solat di masjid. Maknanya kata ahli sufi ni kalau di medan peperangan, mereka paling tidak takutlah untuk berperang. Mereka suka untuk berada di hadapan kerana mahu diganjarankan oleh Allah SWT dengan mati syahid. Dan dalam solat pula, mereka mahu berada di barisan hadapan, saf yang paling depan, kerana mahu merebut pahala saf. Di mana pahala saf ni yang paling depan akan dapat banyak dan makin berkurang. Jadi sekian daripada saya. Saya akan menyerahkan pertanyaan ini kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya adalah makna tasawuf daripada segi istilah. Terdapat pelbagai pendapat mengenai asal-usul perkataan tasawuf daripada segi istilah, dan para ulama juga mempunyai pelbagai pandangan berkenaan definisi tasawuf daripada segi istilah ini. Dan antara salah satunya adalah daripada pendapat Syekh Ahmad Zarruq yang mengatakan istilah tasawuf daripada segi itu telah dihuraikan dan mempunyai sebanyak 2000 definisi kerana tujuan yang sama, iaitu penyucian jiwa. Intipati utama istilah tasawuf juga boleh dilihat pada sabda Nabi Muhammad SAW, iaitu an ta'budallahu ka'anna tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yuraka. Maksudnya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Dan antara pendapat ulama yang mengatakan tentang definisi istilah tasawuf ni adalah tasawuf itu adalah ilmu yang diketahui jalannya adalah untuk kesempurnaan batin terhadap Allah dan menyucikan batin dari segala kekejian dan mengisikan ia dengan pelbagai kelebihan. Awalnya ianya adalah ilmu, pertengahannya adalah amal dan akhirnya adalah kurniaan Allah. Pendapat Syekh Ahmad Zarruq, dia mengatakan ilmu yang bertujuan memperbaiki hati dan memfokuskan ia semata-mata kerana Allah. Fiqh adalah ilmu yang bertujuan memperbaiki amal, memelihara aturan dan menampakkan hikmah dari setiap hukum yang dikeluarkan. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu yang bertujuan mewujudkan dalil-dalil dan menghiasi iman dengan keyakinan. Sebagaimana ilmu perubatan adalah bagi memelihara badan dan ilmu nahu untuk memelihara lisan. Pendapat Syekh Muhammad Al-Amin Al-Kurdi pula mengatakan sesuatu yang dengannya diketahui hal ehwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya daripada yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju redha Allah dan meninggalkan larangannya. Al-Khawwas pula mengatakan tasawuf ialah jalan yang dilalui oleh seorang manusia yang tidak mempunyai sesuatu dan juga tidak memiliki sesuatu. Malah tasawuf juga adalah sesuatu yang membuatkan manusia merasa tidak memiliki sesuatu dan tidak juga memiliki sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali. Nombor matrik 054786.
Okey, pada petang ini saya akan bercakap tentang tujuan tasawuf. Okey, apa itu tujuan tasawuf? Tujuan tasawuf ialah setiap manusia tidak terlepas daripada tujuan hidup manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga menegaskan bahawa manusia diciptakan dengan suatu tujuan tertentu seperti syahadah, ibadah, khalifah dan hasanah. Dan dalam hadis juga ada menyebut tentang Islam, iman dan hadis. Okey, dengan adanya ketiga-tiga perkara tersebut, ia akan menjadikan seseorang itu insan yang beragama dan taat kepada Allah. Seorang Muslim juga bukan sahaja dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Islam dan Al-Iman, tetapi juga merealisasikan Al-Ihsan sebagai jalan paling tinggi. Selain itu juga, pandangan Ibn Khaldun menjelaskan bahawa puncak perjalanan spiritual para penempuh jalan tasawuf setelah melalui bermacam tingkatan al-maqamat adalah kemantapan tauhid dan makrifat. Dan juga pernyataan sufi-sufi tersebut mendukung penegasan bahawa tujuan bertasawuf adalah bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu bahawasanya tauhid dan makrifat kepada Allah ini amatlah penting bagi orang-orang yang bertasawuf. Jadi menurut Harun Al-Rashid mengatakan dalam Islam rasional bahawa tujuan seorang sufi adalah mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan sampai ia dapat melihat Tuhan dengan mata hatinya, bahkan bersatu dengan ruh Tuhan. Jadi di sini dia ingin mengatakan bahawasanya apabila kita ingin bertasawuf, kita perlulah mendekatkan diri sedekat yang mungkin dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu nampak apa yang kita buat. Jadi apabila kita merasakan bahawasanya Allah begitu dekat dengan kita, jadi kita akan bertambah taat. Selain itu, apabila langkah pertama yang ingin dilakukan oleh orang yang bertasawuf ialah segera meninggalkan dosa yang pernah dilakukannya dan segera bertaubat kepada Allah. Kerana langkah ini merupakan satu langkah yang terpenting bagi yang mula-mula ingin bertasawuf. Okey, sekali menurut Rivai, tujuan terpenting dalam sufi adalah agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Pendapat ini juga sama dengan Harun Al-Rashid, tetapi Rivai belum menjelaskan beberapa poin yang penting ingin beliau bincangkan, iaitu yang pertama ialah bertasawuf bertujuan untuk pembinaan aspek moral. Aspek moral ini ia merupakan satu keseimbangan dari segi cara kita ingin mengendalikan hawa nafsu dan juga komitmen dalam beribadah, dalam bertasawuf. Selain itu, nombor 2, tasawuf yang bertujuan untuk ma'rifatullah melalui penyingkapan langsung atau metod al-kashaf al-hijab. Dan yang ketiga, tasawuf juga bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara falsafah mistik. Jadi ini adalah antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila kita ingin bertasawuf ni, kita perlu ingat satu. Tasawuf ini jalan kepada Allah. Apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dosa yang pernah kita lakukan, kita perlulah segera bertaubat dan konsisten dalam pengamalan ibadah dalam kehidupan harian kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiil Madun Sukri, nombor metrik 056642. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan apa itu tujuan lain tasawuf.
Baiklah, yang pertama adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, iaitu kebersihan diri dan taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah secara jelas diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman ataupun tata cara yang dilakukan. Tasawuf juga ada tujuan yang baik, iaitu menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang akan merasakan berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian diri dan perbuatan-perbuatan amaliyah dalam Islam. Oleh kerana itu, beberapa tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Intisari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang akan merasa berada dekat dengan hadratnya. Baiklah, bagi Mustafa Zuhri pula mengatakan bahawa tujuan perbetulkan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu, yakni hati kita, dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci dan bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya dari Tuhan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan apa itu faedah tasawuf. Baiklah, faedah tasawuf pula ialah membersihkan hati agar sampai kepada makrifat terhadap Allah Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapat keredaan Allah Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Dengan adanya bantuan tasawuf ini, maka ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya tidak akan bertembung kerana ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan juga. Baiklah, tasawuf merupakan salah satu bidang pengajian Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia, yakni dalaman manusia, yang dapat menimbulkan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan hiasan diri yang membawa keuntungan bagi yang mengerjakannya. Ia akan disukai Allah dan disukai umat manusia dan makhluk lainnya. Ajaran tasawuf dapat dicari dasar-dasarnya secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebahagian besar ulama telah membuktikannya dengan jelas. Yang terakhir, sebagai ilmu ijtihad manusia, akhlak tasawuf sama juga dengan ilmu lainnya. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir sekali kita meneruskan kepada slide terakhir, iaitu kesimpulan. Apa yang dapat dirumuskan tentang definisi dan tujuan tasawuf adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ini bertepatan dengan intipati utama tasawuf adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Yang bermaksud engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia, Allah itu, melihat kamu. Dan tasawuf ia disebut sebagai ihsan atau tazkiyatun nafsi, iaitu penyucian jiwa. Ia tetaplah membawa kepada maksud yang sama, iaitu ilmu dan amal berhubung penyucian diri bagi mencapai makam yang tinggi dari sudut ruhiyah dalam mencapai radha Allah SWT. Jadi apa harapan saya adalah supaya masyarakat kita dapat memahami konsep tasawuf yang sebenar, agar kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang bersih dan suci jiwanya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.